Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, apa khabar semua? Ramai yang tanya tentang dry eyes, okey? Maksudnya mata dia rasa kering. Tapi sebenarnya dia nampak berair, betul tak? Ramai orang yang mata berair sebenarnya ada dry eyes. Jadi kita nak betulkan sama ada you ada dry eyes ataupun ada watery eyes. Mereka merasakan cuma takat-takat alergi saja kot. Mata dia orang, dia tenyih-tenyih mata, merah-merah, lepas tu baik, lepas tu datang balik. Banyak kali sangat berlaku. Supaya anda once and for all anda faham dan anda boleh selesaikan dengan lebih profesional. Boleh? Saya akan ceritakan macam mana berlakunya dry eyes ataupun watery eyes. Dua-dua ni ada sedikit confusion. Kita ambil topik yang lebih senang you faham, iaitu mata berair. Okey, cara orang kampung cerita ni, mata aku ni berayak lah, hari-hari dia berayak, tak ada pasal sedih, tak ada pasal nak marah siapa-siapa pun, berair je mata. Kenapa tak tahu. Okey, nombor satu ialah ada oil gland, ada gelenjar yang keluarkan minyak. Bukanlah macam minyak betul, tapi dia punya liquid tu fat soluble, berarti dia punya gelenjar tu not working. Bila gelenjar tu not working, seolah macam mata you tu tidak berminyak, maksudnya tidak berair, jadi mata tu akan keluar air. Dia panggil reflex action. Dia kalau benda tu tak jadi, dia bagi signal kat kepala, mata kita ni tak cukup minyak, maka dia akan keluar nampak macam berair. So jadi satu daripadanya, mata berair disebabkan oil gland you not working, number one. Nombor dua, disebabkan mata you memang kering. Dan mata kering ni pun ada sebab-sebab tertentu. Salah satu sebab utama sekali ialah disebabkan oleh alergi ataupun disebabkan oleh alahan, disebabkan banyak habuk, banyak debu, banyak bulu-bulu, orang yang suka gomol dengan kucing dan sebagainya. Macam kita ni kan, kadang-kadang dia masuk ke mata dan sebagainya. Dan seterusnya disebabkan oleh yang paling utama, dengar elok, yang paling utama ialah infection. Disebabkan oleh infection, maksudnya ada masuk bakteria, okey, ataupun kadang-kadang sampai virus pun ada. So berhati-hati. Dua sebab paling utama dia alergi dan infection, yang menyebabkan boleh mengiritate, mengganggu dan merosakkan lapisan mata sehingga dia jadi dry, jadi kering. Okey. Nombor tiga, disebabkan ada satu yang dinamakan tear duct. Air mata punya saluran tu, pipe dia tu dah tertutup. Jadi dia block. Dan block ni boleh ada dua style. Satu style yang block habis 100%, atau satu lagi yang block yang dipanggil block 50-50. Dia tak berapa nak block, tapi tak berapa laju aliran air mata kita tu tak boleh turun. Kan air mata kita ni boleh turun daripada mata, turun ke belakang hidung ni, dalam hidung ni, dan terus ke belakang kita punya ni kan, esophagus semua ni kan, dia masuk ke belakang ni. Okey, so dia boleh ke telan ke sana. Tapi kadang-kadang dia dah block kat atas ni, sini dah mula block. Itu bahaya sangat. Okey, so itu dipanggil tear duct block. Okey, tadi saya dah kata tentang alergi kan, paling mustahak. Satu lagi, saintis ataupun doktor mata selalu kata pink eyes. Mata kita jadi pink ataupun merah-merah, disebabkan oleh infection ataupun irritation. Kan mata kita kadang-kadang jadi merah. So yang ni pun disebab ataupun penyebab kenapa mata kita boleh jadi watery, akan jadi berair. Okey. Dan seterusnya, bagi mereka yang suka ataupun kerap kali kena stye. Stye ni orang panggil ketumbit. Tahu ketumbit tak? Bawah kelopak ataupun atas kelopak mata ni, di base you punya bulu mata tu, base dia tu dah block. Jadi follicle you tu dah jadi infected. Kadang-kadang ada nanah pun, sampai jadi kuning, jadi putih pun ada kat situ. Stye ni pun boleh menyebabkan mata kita jadi berair. Kalau tak berair, kadang-kadang dia jadi dry. Dia very funny. Kalau dia tak berair, dia jadi kering. Okay? Selalunya lebih kepada berair. Sebab kalau kering pun, body kita akan lawan balik. Mata ni Tuhan bagi signal kat otak, mengatakan, oh mata dah mula kering, dia mesti hantar bagi keluarkan banyak air lagi. Okay? Satu lagi disebabkan oleh cornea you dah mula diganggu oleh bahan-bahan yang
irritate dia, yang merosakkan dia punya cornea. Cornea tu maksudnya mata kita yang you nampak ni. Di antara dua kelopak kita, kelopak atas dan kelopak bawah, depan tu namanya cornea. Depan sekali tu orang panggil tingkap dia tu, jendela dia tu, yang nampak transparent tu, boleh see through tu, yang tu dinamakan cornea. Cornea tu macam-macam boleh kena lah kan. Nombor 8 ialah Bell palsy. Kita pernah dengar tak Bell palsy? Bell palsy ni kalau kena tu kadang-kadang mulut tu jadi herot. Okey. Herot macam tu, lepas tu mata boleh jadi kuyu, boleh jatuh dia punya kelopak mata tu. Lepas tu banyak berair sebab tak boleh kontrol. Lepas tu cakap pun tak boleh, telan pun tak boleh kan. Selalunya disebabkan oleh you punya salivary gland ni kena attack dengan virus. Selalunya dalam 3 minggu dia mula lega sikit, setengah orang ambil masa 3 bulan baru lega, setengah orang setahun baru lega kan. Tapi Bell palsy ni tak permanent lah, alhamdulillah. Namun kadang-kadang orang tu sampai dekat setahun dia rasa terganggu sangat. Sebab apa? Herot petot muka dia ni, habis. Apa tu, sebab nerve dia tu dah mula kena attack dengan virus. Faham tak? Bell palsy ni boleh menyebabkan mata kita jadi berair gila. Anda tak sedar, ada ketikanya mata kita tu kelopaknya kadang-kadang boleh turn out, kadang-kadang turn in. Tahu tak kelopak? Kelopak ni dia boleh keluar ataupun dia boleh tutup. Okey. Keluar tu macam kalau katakan you pernah tengok tak orang kena hyperthyroid. Tahu tak yang kena bengkak thyroid, dia hyperaktif, tangan ketar, berpeluh, marah-marah, mata dah mula macam jadi terbeliak tu. Yang tu bila dia punya kelopak mata atas pun dah lama sangat ditolak oleh mata, jadi dia lid dia turn outward, terkeluar ke atas. Yang tu pun boleh menyebabkan jadi watery eye. Okey, ataupun kadang-kadang opposite dia jadi dry eye. Pasal apa? Sebab mata tu dah banyak ke depan, so dia banyak expose kepada environment, maka dia boleh kering kan. Bila kering tu dia lawan, dia keluarkan air lebih. Itu yang menyebabkan dry eye, tetapi you complain tentang watery eye. Boleh faham tu? Okey. Setengah orang mata dia terlipat masuk ke dalam pula. Mata tu disebabkan bengkak, disebabkan ada masalah dia makan ubat ke, kadang-kadang steroid ke apa, kadang mata tu bengkak ataupun infection sampai kan dia boleh tertutup mata dia kan. Yang tu pun boleh menyebabkan mata berair. Okey, antara yang last ni saya cerita, walaupun ada lagi tapi lain tak mustahak. Yang ni yang saya kata tadi, wanita harus berhati-hati. Makeup. Tahu makeup? Okey, mestilah tahu makeup kan. Yang duk bubuh tu, mascara lah, kita start dengan mata lah. Pakai contact lens lah. Kadang-kadang yang tak pandai pakai contact lens pun nak pakai juga sebab nak jadi mata orang putih kan. Mata brown tak nak mata biru lah, nak mata hijau semua. Tuhan kata, aku bagi engkau dah cantik, engkau nak tukar warna, okey boleh. Tapi kau dapat watery eye ataupun dry eye. Jangan main-main. Okay? Yang ni disebabkan oleh produk-produk. Kalau you pakai cleanser ke, you pakai toner ke, serum ke apa yang melalui ataupun mendekati mata. Selalunya orang-orang yang pandai tentang makeup ni, dia kata jangan dekat 3 mm daripada cornea kita. Daripada kelopak mata tu 3 mm. Lebih kurang lah kan. So asalkan you tak rapat lebih dekat daripada 3 mm, you selamat katanya. Tetapi kadang-kadang bila you nak cuci balik nanti, you terlepas tangan you, terkena dan sebagainya, selalunya disebabkan oleh makeup. Tapi yang disinarkan top yang bermasalah merosak mata ialah apabila dia ada fragrance yang sintetik. Tahu fragrance? Ada bau-bauan yang sintetik, yang bukan pure, yang bukan original, yang bukan daripada essential oil yang betul, dia akan merosakkan mata. So berhati-hati kalau you pakai fragrance tentang penggunaan makeup anda nanti. Okay? Ada setengah orang yang suka pakai yang zaman moden ni yang ada glitters, tahu tak? Yang merlap tu, tahu tak? Yang macam ada bintang-bintang halus-halus kecil-kecil tu. Kononnya fashionable lah, cantik lah, okey. Kalau orang kata cantik, tak apa, cun. Tapi lepas pada beberapa jam, you perasan tak? Serbuk ni akan longgar. Bila longgar, dia tak lekat kawasan yang berkenaan, dia masuk ke dalam mata, you tak sedar pun. Tapi mata you akan sedar. Ada sesuatu benda yang foreign dah masuk, maka dia lawan. Bila lawan, dia jadi radang.
Keradangan, inflamasi itu kadang-kadang sampai jadi infection. Sepasal nanti you dapat pink eyes pula. Okay? Eye shadow, eye powder, semua tu perempuan lebih mengerti lah. Saya tak pandai sangat. Tapi yang saya tahu, kalau dia masuk mata, memang benda tu foreign, benda luar. Faham? Okey, baik. Infection tadi yang kerap berlaku, ramai budak-budak muda pun dah mula kena sekarang. Tak semestinya orang dewasa. Walaupun watery eyes ni dibuat kajian, orang perempuan lebih pada orang lelaki, umur antara 30 ke atas. Ni penonton kita ramai yang 30-an, 40-an kan. Jadi kita ni umur yang tepat lah orang perempuan pula tu. Tapi ada budak-budak muda pun boleh kena, terutama sekali infection. Nak tahu infection tak infection, selalunya bila you tidur dia melekat. You punya mata tu, you nak buka macam you kena buka dia. Faham tak? Macam ada gam. Kadang-kadang ada benda-benda kuning, kadang-kadang macam nanah kan, kadang-kadang dah orang utara panggil dah berketang dah, tahu tak? Dah macam ada crust, okey, dah keping-keping dah. So you kena hati-hati, the eyes sticking together. That is usually disebabkan oleh infection. Okey, dah ada discharge, dah ada benda-benda yang keluar pun. Okey, sekarang saya nak bagi kat you apa cara-cara untuk menyelesaikan masalah ni. Ada berbagai. Of course you kena pergi jumpa doktor mata lah, tetapi kalau you tak sempat jumpa, awal-awal lagi you dah nak buat rawatan, saya bagi sedikit yang kat rumah dahulu. Kalau dia dah baik, tak payah you nak pergi jumpa doktor lagi dah. Contoh, doktor dia ada beberapa cara. Sebelum tu ada soalan yang berbangkit tadi petang. Sebelum saya buat cerita ni, ada orang tanya tentang Sjogren syndrome. Kalau you dengar perkataan doktor kata you ada Sjogren ni, Sjogren syndrome, S-J-O-G-R-E-N, Sjogren syndrome tu nama tak apa, tapi lebih kurang bunyi macam itulah Sjogren syndrome ni. Dia selalunya disebabkan oleh masalah autoimun. Autoimun ni you pernah dengar lah. Selalunya orang-orang ni kadang-kadang dia pun ada masalah, katakan rheumatoid arthritis, dia ada SLE, lupus, dia ada psoriasis, dia ada eczema. Dengan lain perkataan, dia ada masalah lain juga. Selain daripada masalah mata terlalu kering ataupun terlalu berair. Okay? Dan dia selalunya ada sampai 2 masalah. Satu mata, satu lagi tekak. Bukan kering mata saja, dia boleh kering tekak pun. Sebab apa? Bila autoimun ni, dia tak attack kelenjar mata saja. Dia attack kelenjar bahagian saliva, bahagian ailio ni. Jadi tak keluar ailio, maka kita punya tekak pun jadi kering. Boleh faham? Okey, kalau macam tu, Sjogren ni lebih serius lah maksudnya. Dah lah you ada penyakit yang lebih serius, autoimun lagi kan. Secara tak langsung, dia sebahagian daripada penyakit autoimun. Apabila dia attack mata dan saliva, dia dipanggil Sjogren syndrome. Okey, Sjogren. Okey, dan selalunya masalah yang menyebabkan dia lebih teruk ialah masalah environment tak bersih. Kadang-kadang ada virus lagi, kadang-kadang sampai hepatitis C pun boleh mengganggu bakteria lagi. Jadi sekarang saya bagi cara-cara rawatan apa nak buat kalau kat rumah dulu, sementara you nak pergi jumpa doktor besok atau lusa kalau dapat appointment. Kalau ringan-ringan, sakit yang tak berapa berat, dia tak rasa sakit apa, tak pedih apa-apa, cuma mata agak-agak berair je, selalunya dia pakai artificial teardrop. Tahu tak? Dia pergi beli kat farmasi, farmasis pun akan bagi kat dia artificial teardrop. Okey, air mata yang dibuat lah. Yang ni untuk membasahkan mata kita yang susah sangat nak jadi normal. Sebenarnya kita ni take for granted tau. Kita sebenarnya yang you tengok, I tengok you ni, kita sebab tak sakit kan, jadi kita macam apa benda ni, mata kering, mata berair semua ni kan. Tapi bila kita kena, baru kita tahu betapa susahnya, mengganggunya. Baru air mata je, tak betul je, Tuhan buat je ataupun kita berpenyakit je bagi kat kita dah berterabur. Maksudnya haru biru jadi hidup kita. Tak stable, nak tidur pun kacau, nak buka mata bila bangun tidur pun dah melekat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita harus bersyukur ni yang anda tengah tengok ni, tolong tekan kat kawan, saya suruh share tu pasal tu lah, suruh hampa tolong bagi tahu kat kawan yang tengah dapat mata penglihatan cantik cun, buatlah macam mana pun, klip lah, tak klip lah, tengoklah iPad sampai berjam-jam pun, Netflix dan sebagainya pun,
Itu pun antara penyebab utama. Jaga baik-baik. Okay? Sebelum kita kena masalah dry eye yang sebenarnya ataupun watery eye. So, artificial teardrop kena pakai. Artificial. Yang bukan Tuhan buat punya, kita kena bagi sendiri. Air mata kena buat dengan factory. Buat dalam botol kecil-kecil tu kita kena dropkan. Ada satu cara yang kalau sangat-sangat tak boleh sangat, doktor selalu akan bagi satu jenis macam collagen tu, macam satu alat tu untuk kita buat macam pipeline. Dia macam kecil halus supaya dia boleh sama ada dia block terus supaya tak air mata tu tak turun ke bawah, supaya dia boleh berlenang kat mata ni, supaya dia boleh memandikan mata kita supaya dia sentiasa basah. Mata perlukan basah so dia kena block. So ada special alat yang kita masuk untuk tahan, ataupun dia masuk kalau terlalu banyak sangat air mata tu, dia akan buat drain. Ada special yang doktor akan masukkan di tepi ujung mata kat atas ni, kecil je. Ada satu namanya lipoflow. Lipoflow ni lagi sekali perkataannya flow, dia nak bagi benda ni flow. Apa yang flow ni sebenarnya ada 3 tau. Nombor 1 dia air, nombor 2 dia mesti ada minyak, nombor 3 dia mesti ada aqueous. So ada tiga bahan utama dalam air mata kita ni. Dia bukan air mata sahaja. Saya masih ingat 3 perkara yang saya baca. 1 air, betul. Nombor 2 lipid, minyak. Nombor 3 aqueous. Aqueous ni macam cecair yang campuran-campuran lain lah. So berarti dia ada 3 bahan utama dalam air mata. So bukan air kosong sahaja. Faham tu? Sebab tu setengah orang kadang-kadang dia rasa masin lah air mata dia kan. Saya tak tahu rasa macam mana, tetapi yang penting dia bukan air kosong. Okay? Air mata ni ada 3 bahan utama. So sebab tu dia kena special ingredient. Dia bagi lipoflow supaya you punya gland tu di bawah kelopak mata tu boleh terbuka. Satu lagi dia ada nama amniotic membrane. Dia ambil daripada amniotic. Amniotic ni daripada ibu yang mengandung. Kan ada amnion, fluid tu. Fluid tu boleh diguna pakai untuk merubat atau menyembuh orang sakit dry eye ataupun apa tadi saya panggil watery eye. Boleh kan? Satu lagi eye drop yang bukan sintetik saja tapi dimasukkan ubat pun. Seperti nama Zygra, nama Stasis, nama ni tak pernah ingat. Doktor tu akan bagi kat you nanti. Yang latest ni dia boleh membunuh kuman-kuman kalau disuspek you ada infection. Sebab ramai orang yang kena masalah sakit yang saya cerita hari ni adalah, saya kata apa, 60 hingga 70% asal usulnya ialah oleh infection. Okay? Lagi 30-40% yang masalah yang block lah, you know. Dan yang penting dia orang bagi, doktor sekarang dia suruh you makan omega 3. Yang ni kebetulan kita ada sacha inchi oil, alhamdulillah. Dia orang masih lagi suruh makan cod liver oil lah, minyak ikan lah kan. Sebab dia orang tahu omega 3 terkenal untuk penyakit dry eye dan penyakit watery eye ni, penyakit mata ni terkenal dengan suplemen omega 3. So you dah tahu kita ada sacha inchi oil kan. So ambil sacha inchi oil 2 sachet pagi, 2 sachet malam. Kalau ambil yang kapsul tu, yang soft gel tu, ambil 2 pagi, 2 malam. Kalau nak ambil 3 kali sehari pun tak apa. Sebab dia punya dos harusnya ada lebih kurang 2000 mg sehari. Saya ulang, 2000 mg. Jadi kalau kita punya soft gel tu kan 500. So 500 kalau 2 dah 1000. So 1000 pagi, miligram, 1000 petang, 2 soft gel tu petang dah cukup. Dapat 2000 mg. Kalau sachet sebenarnya dah lebih pada cukup. Sebab sachet tu kan lebih banyak kan. 2 pagi, 2 petang you dah cover. Omega 3. It is dah tertulis dalam semua rawatan dry eye dengan watery eye ni. Most obstetrician suruh makan omega 3 oil. Okey, alhamdulillah. Lain pada tu kalau teruk sangat dah memang tak boleh. Lain yang saya cerita ni bukan kerja buat kat rumah lagi dah. You kena pergi jumpa doktor dan kadang-kadang dia kena buat small operation. Walau bagaimanapun dengan mata ni saya menggalakkan you jangan terus buat operation. Selalunya doktor yang berkaliber pun dia akan bagi ubat dahulu, dia akan bagi drop dahulu, dia akan bagi small drain ke apa-apa
suruh you makan omega 3. Minimumnya antara sebulan 2 bulan, kadang-kadang baru nampak efek. Jangan kelang kabut sangat. So lepas 3-4 bulan kalau tak ada improvement, baru dia mungkin perlukan operation dan sebagainya. Itu pun kalau perlu sahaja. This is called RX Lite. Okay, dah keluar. Okey, baru keluar daripada oven petang tadi. So insyaAllah dalam ni ada 20 sachet. So anda tengok dalam ni ada 20 sachet. So anda boleh ambil pagi ataupun tengah hari sekali dan malam sekali. Yang ni adalah untuk slimming down bagi mereka yang dah tak larat nak maklumlah, kita kan kena makan sayur, makan buah, makan sayur, air, buah, sayur. Kadang-kadang dia bosan, kadang-kadang dia tak rasa bersemangat. Dan saya gantikan, kalau you nak gantikan lunch atau nak gantikan dinner, you boleh tambah dengan you punya salad. Tapi kalau tak mau nasi, tak mau makan benda-benda yang berat dengan itulah karbohidrat dan sebagainya, you ganti satu sachet ni masuk dalam air, satu cawan, air suam, you minum dia. Okay, rasanya memang sedap, rasanya coklat, koko. Dia diperbuat daripada yang paling top dalam ni, namanya apa? Garcinia Cambodia. Garcinia Cambodia ni asam keping untuk mengurangkan lemak lah, maksudnya burn your fat, mengurangkan you punya appetite dan bagi you rasa kenyang. Tapi yang penting sekali, saya dah gantikan kalau tengah hari atau malam tu tak makan, cuma minum ni saja, 1 gelas, campur dengan 1 gelas lagi air kosong, dah cukup. Pasal apa? Dalam ni ada top superfood. Dalamnya ada moringa. Number 1 yang paling banyak saya letak moringa. Number 2 pegaga. Number 3 koko dark chocolate. Lepas tu ada 28 lagi jenis rainbow food. Maksudnya cherry, strawberry, all the orange, all the carrots, all the green vegetable dan sebagainya. Kita ambil ekstrak, dinamakan rainbow food. Jadi dalam ni ada semua sekali 38 jenis makanan untuk saya. Kalau boring-boring sangat pergi ke office, saya minta air panas 1 gelas, saya masukkan 25 gram ni, dah cukup untuk satu siang tu lah, siang ganti lunch. Ataupun malam tu kalau betul-betul nak slim down sikit ke, nak turun daripada setengah kilo lagi ke, saya ambil lagi 1 sachet. Berapa banyak you boleh turun dengan RX Lite ni? Lebih kurang 1 kilo hingga 2 kilo seminggu cukup. Jangan lebih pada tu. Okey, turun. Kalau banyak sangat pun bahaya. Saya lebih suka kalau you turun antara 1-2 kilo seminggu. Okey. Tapi ada juga yang orang dapat sampai 3 kilo sampai 4 kilo seminggu. Saya tak cadangkan sampai 4-5 kilo seminggu lah. Takut nanti cepat sangat. Kita nak steady. So, ada orang dalam 10 minggu dah sampai 15 kilo ataupun 12 kilo turun. Saya nak anda perhatikan apa pun you buat dengan RX Lite ni, make sure you masih makan buah dan sayur-sayuran. Kalau tak larat sangat, baru you ganti dengan ni. Okay? So, ini dinamakan RX Lite. Dah boleh order sekarang, jangan malu. Benda ni dah lama, dah dekat 12 tahun saya perbaharukan formulanya. Malam ni saya hebahkan dan saya akan bagi tahu seluruh masyarakat, jangan risau, ada pengganti makanan. It is food, orang panggil food replacement. Okey, faham food replacement tak? Kalau you tak makan, you ganti dengan ni, dah cukup. InsyaAllah. Apapun, kalau setuju, sila share dengan kawan. Kita bertemu lagi pada masa yang terdekat. Terima kasih. Siapa yang sudi, sila PM kat admin saya ataupun you tekan kat apa kita punya D&D partner pun boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dry eye dan orang kata watery eyes is not so difficult to handle. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,